Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, saya sediakan satu nota pengajaran untuk kepada sesiapa yang berada di dalam bidang ini, iaitu berkenaan dengan ducting design. Okey, di dalam kita mereka bentuk ducting system ataupun kita design ducting, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu yang pentinglah ya untuk kita sampaikan, iaitu yang pertama, mari kita tengok di dalam slide ni. Yang pertama adalah di bawah ducting design itu adalah conversion unit. Okey. Kita perlu tahu unit yang akan kita gunakan sama ada unit SI ataupun unit imperial. Bagi ducting design, kita biasanya menggunakan dalam unit imperial. Imperial bermaksudnya kita menggunakan CFM. Kalau SI kita menggunakan liter per second dan juga meter cube per hour, betullah. Okey, jadi untuk conversion unit, 1 meter per second adalah 1 meter cube per hour adalah bersamaan dengan 0.588 CFM bersama dengan 0.278 L per S. Apa maksud CFM? CFM adalah bermaksud cubic feet per minute. Dan apa maksud LS? LS adalah maksudnya liter per second. Okey, yang pertama sekali mari kita tengok di bahagian bawah kita punya water cooled package unit. Cikgu nampak ya, water cooled package unit iaitu supply flow rate di dalam rajah. Cuba tengok pada rajah kita. Di dalam rajah kita ni kita dapati water cooled flow package unit ni mempunyai supply flow rate dia adalah sebanyak 4,200 meter cube per hour. Okey, baik. Daripada water cool ni kita akan design ducting melalui point 1 dan dia akan pecah kepada A dan B. Kalau kita tengok dalam rajah cuba semua tumpukan pada rajah. Sila lihat pada point A dan B. Dan juga kita akan dapat, kita akan melalui A dan B itu adalah diffuser. Diffuser jenis petak ya. Baik, kemudian selepas melalui A dan B ni, dia akan pergi kepada point 2. Kepada point 2, kemudian dia akan memasuki diffuser C dan D. Dan dia akan berakhir pada point 3 untuk memasuki diffuser E. Baik, itu dalam rajah ya. Cuba tengok dalam rajah tu. Jadi supply kita adalah 4,200 meter cube per hour. Jadi yang pertama kita kena buat table di sebelah kanan ni. Cuba tengok comparison table for the 3 unit. Jadi kita ada dalam table tu di bahagian atas sekali kita ada duct number iaitu mewakili diffuser A, diffuser B, diffuser C, diffuser D, diffuser E dan juga point 1, point 2, point 3. Okey, seterusnya kita ada kolom yang kedua adalah meter cube per hour. Cuba tengok bahagian table ya, bahagian table meter cube per hour. Kemudian kita ada CFM dan juga kita ada liter per second. Yang itu adalah kita punya supply flow rate. Baik. Seterusnya, mari kita tengok yang bahagian kiri. Di bahagian kiri iaitu di atas rajah kita ni macam mana kita nak convert kita punya unit daripada meter cube per hour kepada cubic feet per minute CFM ataupun liter per second. Baik, yang pertama cuba tengok yang pertama iaitu CFM flow rate. Nampak ya di bahagian atas sekali, di bahagian atas kiri di bawah conversion unit. Nombor 1 nampak nombor 1 I1 ya. I. Okey, CFM. CFM adalah bersamaan dengan 4,200 kali 0.588. 4,200 tu apa dia? 4,200 adalah flow rate dalam unit meter cube per hour. Dan kita kalikan dengan 0.588 cubic feet per minute ataupun CFM, kita akan dapat nilai 2470. Baik. Yang kedua, kita tengok yang kedua, kita nak convert pula daripada meter cube per hour kepada liter per second. Okey, kita akan dapat nilai liter per second adalah 4,200 kali dengan 0.278. 0.278 tu daripada mana datangnya? Daripada conversion unit 0.278 tu adalah conversion unit daripada 1 meter cube per hour. Jadi kita akan dapat nilai 1168 liter per second.
Okey, seterusnya mari kita tengok di sebelah dekat bahagian C, dekat diffuser C tu, dekat dalam rajah kita ada nombor 3. Nombor 3 supply flow rate. Okey, supply flow rate. Baik, sebelum kita pergi pada nombor 3 ni, mari kita isi dalam ruangan table ni pada bahagian point 1. Cuba terus pergi pada point 1 di bahagian bawah ni, di bahagian table, cari point 1. Kita akan dapati point 1 adalah kita tengok pada kolom meter cube per hour. Berapakah nilai CFM kita? Kalau kita tengok dalam rajah tadi, dekat point 1 dalam rajah kita, supply flow rate kita adalah 4,200 meter cube per hour. Jadi kita tulis kat situ 4,200. Okey, seterusnya kita tengok ruangan CFM kita. Kita akan dapat point 12470. Daripada mana datangnya? Tadi yang kita kira tadi. Tengok sebelah kiri tadi, di atas, di bawah conversion unit. Kita dapat nilai 2470 adalah pertukaran daripada 4,200 meter cube per hour dan seterusnya liter per second 1168. Okey, sampai sini faham? Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Siapa ada soalan nak tanya pada saya? Okey, baik. Boleh kita teruskan? Ini baru mukadimah ya, belum start lagi ni. Okey, yang kedua. Bila kita dapat point 1, kita akan pergi kepada 5 biji diffuser kita. Okey, diffuser kita ada A, B, C, D, E. Baik, diffuser kita ada A, B, C, D, E. Jadi kita tengok di bahagian atas antara point C dengan point E tu, dekat atas tu ada nombor 3. Nampak tak supply flow rate? Jadi kita tentukan nilai flow rate bagi setiap diffuser. Jadi diffuser kita ada 5 biji. Jadi 4,200 daripada unit meter cube per hour. Meter cube per hour tu 4,200. Kita bahagikan dengan 5 unit diffuser, kita akan dapat 840 meter cube per hour. Jadi kita boleh assume bahawa setiap unit diffuser A, B, C, D, E membekalkan kita punya flow rate sebanyak 840. Kemudian kita tengok pada di bawah dia, iaitu dalam unit CFM. Jadi kita dapati pada point 1, 2470. Kita bahagikan dengan 5 unit diffuser, kita akan dapat nilai CFM bagi setiap diffuser A, B, C, D, E adalah sebanyak 494 CFM. Dan bagi unit liter per second, kita ada 1168 liter per second. Kita bahagikan dengan 5 unit, kita akan dapat 234 liter per second bagi A, B, C, D, E. Jadi tuan-tuan, boleh isi pada bahagian table belah kiri saya tu, belah kiri kita ni, iaitu pada diffuser A kita dapat 840 untuk unit meter cube per hour, pada nilai CFM 494 dan pada nilai liter per second 234. Dan supply flow rate bagi setiap diffuser adalah mala. Mala maksudnya constant, sama aja. Jadi A, B, C, D, E adalah sama. Jadi kita salin je balik semua. Okey, salin semua. Tolong salin. Dah salin belum? Okey, baik. Saya tunggu. Salin ya, salin. Okey. Boleh? Alright. Boleh kita teruskan? Baik. Seterusnya. Ini adalah yang paling mencabar sekali. Okey, bahagian ketiga yang paling mencabar sekali, kita nak tentukan pada point 2. Okey, point 2. Macam mana kita dapat point 2 punya supply ataupun kita punya supply flow rate kita? Iaitu daripada kita punya rumus. Cuba tengok pada bahagian 4 di antara B dengan D tadi. Cuba tengok B dengan D dekat rajah. Dekat situ ada nombor 4. Nampak tak? Point 2. Okey, point 2 bersama dengan point 1 tolak nilai A tambah nilai B. Jadi point 1, daripada kita punya watercool package, kita tahu supply flow rate kita adalah sebanyak 4,200 meter cube per hour. Jadi kita tolakkan dengan nilai diffuser A dan B. Diffuser A dengan B adalah 840 tambah 840. Jadi kita akan dapat nilai 2520 meter cube per hour. Baik, seterusnya kalau kita tengok pula dalam nilai CFM berapa? Dekat point 1 tu kita dapati 2470. Kita minus dengan A dengan B. A dengan B adalah 494 tambah 494. Jadi kita dapat 1482 CFM. Manakala di bahagian liter per second, kalau kita tengok di point 1, 1168 liter per second, kita minus dengan diffuser A dan B, kita dapati 234 tambah 234. Jadi kita dapat nilai CFM kita adalah
nilai liter per second kita adalah sebanyak 700. Baik, kita boleh isi pada point 2. Jadi boleh tulis dekat point 2 tu 2520 21482 dan 700. Baik. Dan yang terakhir sekali pada point 3. Point 3 ni adalah kesinambungan daripada point A, B, C, D. Jadi kita dah tahu kita point 2 tolak C tambah D. Kita akan dapat nilai bagi point 3 adalah bersamaan dengan diffuser E iaitu 840. CFM 494 dan juga liter per second 234. Baik. Ada soalan? Boleh? Faham? Faham ya? Yang sini sampai sini. Jadi kita boleh buat dalam bentuk table ni untuk kita memudahkan. Jadi penting kita tahu tentang 3 conversion unit yang biasa digunakan di dalam industri iaitu meter cube per hour, CFM dan juga liter per second. Baik, seterusnya mari kita tengok untuk bagaimana kita nak gunakan ducting calculator online. Jadi sebelum kita pergi kepada proses design duct, kita nak pilih jenis size ducting kita, kita perlu tahu dulu macam mana kita nak gunakan software ni ya. Baik, software ni kita ambil daripada https://ductcal.ca seperti di atas tu. Tuan-tuan boleh klik kat situ. Kita akan terus dia akan bagi link terus kepada kita punya software ni. Baik, di dalam software ni apa yang penting sekali adalah beberapa perkara yang saya nak bagi tahu di sini iaitu yang pertama duct material. Kita boleh pilih kalau kita klik dekat situ kita boleh pilih jenis duct punya bahan. Sama ada kita nak pakai galvanized steel sheet ataupun kita nak buat custom. Custom ni kita boleh pilih jenis-jenis yang sesuai lah. Okey, seterusnya unit of system. Ini yang saya kata tadi kita guna unit imperial ataupun US lah. US imperial ya. Baik. Untuk absolute roughness ni biasanya dia bagi dah untuk daripada manufacturer daripada galvanized ni dia dah bagi dah nilai 0.0049 ni kita tak boleh usik lah. Dan kita kena select yang ketiga adalah kita punya calculation method. Kita punya calculation method di sini ada 2 jenis yang biasanya yang famous digunakan iaitu kaedah friction ataupun kaedah geseran dan juga kaedah velocity method ataupun kaedah had laju. Jadi di sini kita pilih kaedah velocity ya, kaedah friction, kaedah rintangan. Baik. Berapa kita akan input dekat airflow. Airflow kita adalah unit CFM. Jadi kita masukkan nilai unit kita. Contohnya saya masukkan nilai 494 CFM bagi diffuser A tadi. Jadi 494 bagi diffuser A. Jadi static pressure dia berapa? Okey, untuk static pressure nilai friction loss bagi adalah malar. Kalau kita ambil kaedah friction nilai static pressure kita adalah malar iaitu biasanya industri akan memilih sama ada menggunakan faktor 0.08 ataupun 0.09 ataupun 0.1 inci water gauge per 100 feet. Baik. Di sini saya tulis, saya pilih 0.08 ya, yang paling kecil. Okey, sebenarnya kita tengok di bawah tu ada duct. Gambar ajar duct iaitu D adalah diameter duct dalam bentuk kita panggil dia round duct, duct jenis bulat, dan yang sebelah kanan tu L1 dengan L2 tu adalah rectangular lah. L1 dan L2 rectangular. Jadi cuba kita tengok di bawah dia, apabila kita masukkan nilai airflow 494, kita pilih calculation method, friction method dan kita masukkan nilai static pressure kita 0.08. Kemudian dia akan terus bagi jawapan berapakah kita punya diameter iaitu D kita adalah 11.06, L1 bersama dengan 8, L2 bersama dengan 12.96. Round out kita adalah air velocity dia feet per minute adalah 740, manakala rectangular duct punya velocity feet per minute adalah 686. Baik, tuan-tuan, kita boleh buat sizing L1 kepada L2.
sama ada kita nak dalam bentuk segi empat sama ataupun segi empat tepat, bergantung pada kita punya shilling. Jadi kita boleh adjust dekat L1. Tuan-tuan boleh adjust. Cuba try masukkan nilai L1 tu 9. Apa berlaku pada L2? Cuba tengok masukkan nilai L1 bersamaan dengan katalah nilai L1 bersamaan dengan 5. Apa berlaku pada L2? Cuma dan masukkan cuba masukkan nilai L1 bersamaan dengan 12. Apa berlaku kepada L2? Jadi kita boleh main kita punya size berdasarkan kita punya dark punya location ataupun kita punya shilling, faktor shilling kita yang kita akan gunakan nanti. Baik, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Boleh tengok, boleh WhatsApp saya ataupun mesej saya. Okey, boleh? Okey. Slide berikutnya yang kita sedang tengok ni adalah kita slide yang kita paling mencabar sekali lah, iaitu kita akan design kita punya ducting system. Baik, kita akan menggunakan duct calculator yang tadi pada link https://ductcalculator.cal/stroke. Okey, kemudian kita akan masukkan nilai lah. Baik, daripada rajah yang kita tengok ni, kita ada 5 jenis diffuser, A, B, C, D, E. Kemudian kita ada supply flow rate kita adalah sebanyak 2470 CFM. Baik. Untuk kaedah yang saya nak sampaikan ni adalah yang pertama yang paling kita panggil the key kepada design ni, iaitu menggunakan friction loss ni, friction method ni, kita tengok laluan dia daripada point 1 kepada point 3. Laluan point 1 kepada point 3 ataupun laluan yang paling hujung sekali. Kalau dalam kes yang kita tengok rajah ini, kita dapati point yang paling tinggi, yang paling jauh sekali adalah point E, iaitu diffuser kita yang mempunyai ducting pada point 3 menghantar angin kepada point E. Jadi itu yang paling jauh sekali. Jadi kita kena design bermula daripada situ dan kita balik kepada pangkal. Daripada point 3 kita patah balik kepada point 1. Jadi saya suka sebab apa? Kita reverse engineering. Kita reverse, kita akan dapat kalau ada salah kita boleh check. Itu yang bagusnya ya. Okey, mari kita cuba pada duct E. Pada duct E berapa CFM kita? 494. Okey, kita tengok buka software kita. Buka software, semua buka software ya. Baik. Apa yang kamu dapat? Buka software. Jadi kita guna galvanized sheet bahan dia. Kemudian daripada situ kita boleh letakkan kita punya CFM 494. Kemudian kita akan tengok berapa nilainya kita dapat. Ya, kita akan dapat round duct kita bersama dengan 11 inci. Baik. Untuk nilai square duct, kita dapati sekarang ni square duct kita lebih kurang dalam 5 kan? 5 ke 6 tu dia bagi. Okey, jadi kita tukar, cuba tukar. Saya tukar jadi 8. Apa berlaku pada L2? Jadi dia akan naik jadi 12. 8 kali 12 ya. Kamu boleh pilih sama ada nak buat square duct ataupun rectangular duct. Bergantung pada size shilling. Okey, seterusnya point 3 dah selesai pada duct E. Kemudian dia akan masuk. Apa berlaku pada DCBA? DCBA adalah sama CFM-nya. Jadi kita salin balik je. Salin. Semua salin balik. Round duct kita 11 dan square duct kita 8 kali 12, 8 kali 12, 8 kali 12, 8 kali 12 inci. Jadi kita dah habis pada laluan duct EDCBA. Faham ya? Sebab apa kita sama? Sebab apa nilai CFM dia sama. Okey. Kemudian kita tengok pada point 2. Point 3 kita dah selesai. C kita dah selesai. D kita dah selesai. Jadi kita pergi pada point 2. Berapa point 2 kita? Point 2 kita adalah 1482. 1482 ni kita masukkan dalam software. Kita type 1482. Berapa kita dapat nilai duct? Round duct. Okey, bagus. Baik, cuba tengok square duct. Berapa dapat square duct? Dapat? Okey, bagus. Cuba kamu main L1 tu. Cuba kamu main L1 tu. Berapa kamu dapat pada L2? Cuba. Tengok. Berapa? Okey, boleh? Jadi kamu boleh pilih. Baik, bagus. Okey, kemudian kamu tengok. Ini adalah kaedah-kaedah yang bagus untuk kita cuba dan tak semestinya semua dapat jawapan yang sama. Baik, seterusnya kita pergi pada point 1. Di mana kita dah selesaikan AB. AB kita dah selesaikan. Kita dapat nilai tadi
494 CFM sama dengan E. Jadi kita tengok poin 1. Poin 1 kita punya dark supply kita adalah 2470. Baik, 2470 kita masukkan dalam CFM tu dengan friction loss kita 0.08 tadi kan, kita pilih friction loss mala 0.08. Okey, berapa kita dapat nilai round down? Okey, nampak. Jadi satu tips iaitu kita bila kita reverse ni, pastikan yang hujung tu kecil, yang pangkal besar. Jangan yang hujung besar, yang pangkal kecil. Jadi terbalik. Jadi kena ingat ya. Yang penting kamu kena tahu dia punya asas dia tu. Yang hujung mestilah kecil, yang pangkal besar. Okey? Boleh? Ada soalan? Setakat ni? Bagus. Nampak semua faham. Alhamdulillah. Baik, saya rasa itu saja daripada saya pada kali ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi mendengar. Sekiranya ada sebarang komen atau cadangan, boleh email kepada saya azmanhussein1@gmail.com atau boleh layari dekat saya punya profil di www.researchgate profil Azman Hussein. Jadi dekat situ ada nota-nota yang telah saya upload untuk rujukan dan juga panduan kepada semua. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon kalau boleh like, subscribe dan share untuk rakan-rakan kita dalam bidang ini supaya dapat bersama-sama manfaatkan ilmu ini. Semoga yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada diri saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.